sistem pembiakan tumbuhan. Okey, apa yang kita akan belajar dalam sistem pembiakan tumbuhan? Kita akan belajar pertama adalah mengenal pasti struktur jantan dan struktur betina dalam bunga. Kemudian kita akan menghuraikan proses pembentukan dua bunga. Dalam dua bunga ni ada gamet jantan. Kemudian pembentukan pundi embryo. Dalam pundi embryo ni ada gamet betina. Dekat mana? Ini ada dekat ovul. Pembentukan tube dua bunga, pembentukan zygote, pembentukan nukleus triploid tau ni. Okey, persenyawaan ganda dua, menghubungkan struktur buah dengan bahagian bunga dan akhir sekali menerangkan kepentingan persenyawaan ganda dua dalam kemenangan spesies tumbuhan berbunga. Senang kata, proses persenyawaan ganda dua ni hanya berlaku pada tumbuhan berbunga. Marilah kita teruskan. Okey, so kita tengok ini adalah struktur bunga. Okey, dalam bunga ni, tadi kita dah cakap bunga ni ada terdiri pada dua bahagian, bahagian jantan dan bahagian betina. So, bahagian betina kita kenali dia sebagai pistil. Yang ini adalah bahagian betina, P, perempuan, pistil. So, pistil terdiri pada SSOO, daripada stigma, stil, ovari, ovule. Dalam ovule ni nanti kita akan tengok ada gamet betina terbentuk. Okey, now Kemudian kita tengok pula bahagian jantan. Bahagian jantan ni kita kenali dia sebagai stamen. So stamen terdiri daripada AF. Okay, which is anther dan filamen. Kat mana ada gamet jantan? Gamet jantan ni letaknya di dalam anther. Marilah kita teruskan. Okay, now kita tengok dekat sini tadi. Okay, kita tengok. Okay, now kita nak cerita proses pembentukan butir dia bunga dan proses pembentukan pundi embryo. So kita tengok dulu butir dia bunga. Butir dia bunga ni adalah ada dalam butir dia bunga ni ada gamet jantan. Okay, kalau dalam pundi embryo salah ni. Dalam pundi dia bunga ada gamet jantan. Kalau dalam pundi embryo ada gamet betina. Ni simbol dia yang betul. Okay, now so tengok tadi kita dah cakap. Okay, dekat anther ni sebenarnya anther ni terdiri daripada 4 pundi dia bunga. Ada 4 sac. So setiap pundi dia bunga ni ada satu sel yang kita kenali dia sebagai sel induk dia bunga ataupun sel induk megaspora. So anther ada pundi dia bunga. Ada 4 pundi dia bunga. Setiap pundi dia bunga ni ada sel induk dia bunga. Nama lain dia sel induk megaspora. So sel induk megaspora ni akan mengalami meiosis menjadi 4 sel yang kita kenali sebagai tetrad. Tetrad adalah 4 sel. So sebenarnya tetrad ni, kalaulah saya nak simpulkan, tetrad ni sebenarnya terdiri daripada 4 mikrospora. So, dia ada nama. 4 mikrospora ni kita kenali dia sebagai tetrad. Okay. So, setiap sel ni, setiap mikrospora ni akan nukleus. Dalam mikrospora ni nampak ada nukleus kan? So, dalam mikrospora ni, nukleus dia akan membahagi menjalani mitosis membentuk nukleus penjana dan juga nukleus tiup. So yang ini kita kenali dia sebagai butir dia bunga. Okay, dah settle butir dia bunga. Kita nak cerita pasal pembentukan pundi embrio pula. So, pembentukan pundi embrio bermula sama juga dengan sel induk megaspora. Mana letaknya sel induk megaspora? Letaknya sel induk megaspora ni adalah di dalam ovul. Sama juga akan mengalami meiosis membentuk 4 sel yang haploid. Sebab meiosis kan? Tapi bezanya 3 sel ni akan mati. Satu sel ni besar kita panggil megaspora. So sel yang besar yang megaspora ni ada nukleus. Nampak tak? Ini adalah nukleus. So nukleus dalam megaspora ni akan mengalami mitosis 3 kali membentuk 8 nukleus.
setiap nukleus ni ada nama dia special. Yang ini awak kena ingat. Ada 3 paling atas. 3 paling atas ni kita panggil dia sebagai sel antipodal. Dia sebenarnya nukleus, tapi kita panggil dia sebagai sel antipodal. Okey. Kemudian kita ada 2 nukleus kutub. Letaknya kat tengah. Kutub khatulistiwa. So ingat benda tu kat tengah. Antipodal A atas, letak dekat atas. Okey, so ada 3 menjadi sel antipodal, 3 akan menjadi nukleus kutub. Kita ada lagi 3. So paling bawah tu awak tengok ada saiz paling besar, satu paling besar, which is sel telur. Sel telur ada 2 BFF, kita panggil dia sebagai sel sinergid. Okay, specialnya pasal megaspora ni akan besar, dia akan memenuhi ruang ovule. Bila dah matang, dah ada 8 nukleus, inilah yang kita kenali dia sebagai pembentukan pundi embrio. So, bila dah lengkap di semua ni, ini kita panggil dia sebagai pundi embrio. Okay, so kita teruskan. Okay, dah ada gamet kan? So, kita sekarang nak tengok macam mana gamet jantan dan gamet betina ni bertemu. Alright, so specialnya untuk proses persenyawaan untuk tumbuhan ni, okey, persenyawaannya, okey, proses persenyawaan dengan dalam tumbuhan dia mesti mula dulu dengan proses pendebungaan. Apakah itu proses pendebungaan? Proses pendebungaan adalah proses apabila butir debunga jatuh atas stigma. So ini adalah proses pendebungaan. Okay, so apa jadi bila butir debunga tu jatuh atas stigma? Okay, now stigma ni ada satu features khas. Dekat stigma ni dia ada gula atau ada nektar. So stigma ada gula. So gula yang ada pada stigma ni akan merangsang butir debunga membentuk tiup debunga. Nampak tak yang panjang ni kan? So dia akan membentuk tiup debunga. So ini adalah tiup debunga. Okey, pertama tadi kita dah cerita pasal stigma, ada gula. So dia akan membentuk tiup debunga. So tiup debunga ni dia akan tumbuh ke arah ovari. Macam mana dia pandai pula boleh tumbuh ke arah ovari? Sebab pembentukan tiup debunga ni dipandu oleh nukleus tiup. So disebabkan ada nukleus tiup ni, okey, tiup debunga ni boleh tumbuh menghala pergi ke ovari. Okey. Now, okey, pada masa yang sama, tadi kita tahu kan dalam butir debunga ada 2 nukleus. Satu nukleus penjana. So, satu adalah nukleus tiup dan satu lagi adalah nukleus penjana. So, pada masa sama ni bila tiup debunga terbentuk, okey, pada masa sama nukleus penjana akan mengalami mitosis membentuk 2 gamet jantan. So sebenarnya dalam ni kalau saya nak lukis ada 2 gamet jantan. So ini adalah gamet jantan yang elok. Yang ini kalau saya kata awal dia kat sini, ini adalah nukleus tiup. Okey. Okey, now kemudian, okey, alright, awak tengok saya dah terang nombor 4. Okey, apabila tiup debunga tiba di ovari, tiup debunga akan menembusi ovule melalui mikrofil. So senang kata ovule ni macam ada gate tau. Okey, dia macam ada gate, dia pintu. So nak masuk ovule kena pecahkan mikrofil. So bila mikrofil tu dah pecah, okey, nukleus tiup ni akan luluh. So sebenarnya fungsi nukleus tiup ni sebenarnya nak tunjuk bagi jalan je. Maksudnya nak tunjuk jalan sampai ke ovule. So bila dah sampai ovule, dia tahu misi dia dah tercapai, so dia akan luluh, dia akan hilang. So nukleus tiup akan hilang. Kenapa dia mesti hilang? Sebab dia nak bagi laluan kepada 2 gamet jantan. So 2 gamet jantan tu dapatlah masuk ke dalam ovule. So bila masuk ke dalam ovule, gamet jantan ni akan senyawakan gamet betina. Tapi dia tak akan senyawakan 8 nukleus yang ada tadi kan. So dia akan senyawakan satu gamet jantan, ini adalah yang nombor 8.
satu gamit jantan akan senyawakan sel telur. So, bila dia senyawakan sel telur, gamit jantan ni adalah N, yang ini adalah N, membentuk zygote. Zygote adalah 2N. Okey, kemudian satu lagi gamit jantan akan senyawakan, satu lagi gamit jantan ni akan senyawakan 2 sel kutub, ataupun kita panggil dia akan senyawakan 2 nukleus kutub. 2 nukleus kutub. So, membentuk yang ini, dia akan membentuk nukleus triploid. Sebab dia ada 3. So, inilah disebabkan gamit jantan ni senyawakan, orang kata persenyawaan, disebabkan ini kita kenali dia sebagai proses persenyawaan ganda 2. Sebab ada 2 gamit jantan. So, setiap gamit jantan tu dia akan senyawakan gamit betina. Okey, so ini yang kita kenali dia sebagai persenyawaan ganda 2. Okey, so seterusnya kita nak tengok apakah yang terjadi selepas proses persenyawaan. Marilah kita tengok. Selepas proses persenyawaan, kalaulah daripada sini awak tengok nukleus triploid ni nanti akan mengalami mitosis, membentuk tisu endosperma. So, apakah fungsi tisu endosperma? Fungsi tisu endosperma, kalau dalam monocotyledon, fungsi tisu endosperma adalah simpan makanan untuk perkembangan embrio dan percambahan biji benih. Kalaulah tisu endosperma untuk tumbuhan dicotyledon, okey, tisu endosperma ni berfungsi sebagai makanan yang akan diserap dan disimpan dalam daun, dan akhirnya dia akan dikenali sebagai cotyledon. Okey. Now, kalaulah tadi zygote, kan tadi ada zygote kan? So, zygote akan mengalami mitosis menjadi 2 sel. Satu sel yang besar, satu sel yang kecil. Sel yang kecil ni nanti akan jadi embrio. So, embrio ni terdiri daripada apa? Terdiri daripada fumule, radical dan cotyledon. So, cotyledon ni tadi yang asalnya adalah tisu endosperma. Now, sel besar ni apa pula fungsi dia? Sel besar ni fungsinya sebagai suspensor, which is penggantung yang dapat melekatkan atau menambat embrio dengan dinding pundi embrio. Dan macam mana ada kulit? So, kulit ni asalnya adalah daripada integumen. So, integumen ni ada integumen dalam dan integumen luar. So, kalau integumen luar, dia akan membentuk testa. Testa ni adalah kulit biji benih. Kalau integumen dalam, dia akan membentuk tegmen. Apakah itu tegmen? Tegmen adalah kulit tapi bahagian dalam. So, ovule. Apa nasib yang berlaku pada ovule selepas persenyawaan? Selepas persenyawaan, ovule ni akan hilang 80% air dan akhirnya akan menjadi biji benih. Manakala dinding ovari akan menjadi dinding buah atau kulit buah, dan ovari akan menjadi buah. So, yang awak makan tu, isi buah tu asalnya adalah daripada ovari tumbuhan. So, marilah kita tengok gambar. Kalaulah rasa ada. This one. Ingat tak? Ini adalah zygote. Okay, dia ada 2 sel. Satu sel besar, satu sel yang kecil. Okay. Alright, so awak tengok. Ini sel kecil, ini sel besar.
So, yang ini akan membentuk suspensor. Alright, so ini adalah dalam buku teks tau. So, awak boleh study tengok buku teks. So, okay, apakah itu partenokarpi? Partenokarpi ni adalah apabila ovari buah ni akan kita paksa terus menjadi buah tanpa proses persenyawaan. So, sedang kata ovari buah terus jadi, tak ada proses persenyawaan, ovari kita akan terus jadikan buah. Okay, so partenokarpi ni disebabkan tiada persenyawaan. Okay, so buah yang terhasil melalui proses partenokarpi ni tiada biji, seedless. Alright, so akhir sekali. Okay ke? Alright, apakah kepentingan proses persenyawaan ganda dua? Okay, kepentingan yang pertama, proses persenyawaan ganda dua ni adalah unik. Kenapa? Dia hanya berlaku kepada tumbuhan yang berbunga sahaja. So, tumbuhan berbunga ni adalah kita panggil dia sebagai angiosperma, merupakan kumpulan tumbuhan paling banyak sekali di permukaan bumi. So, persenyawaan ganda dua adalah ciri unik. Kedua, okay, right. So, disebabkan ada proses persenyawaan ganda dua ni, dia akan menyebabkan proses variasi. Kerana apa? Dia melibatkan proses meiosis. So, apa-apa saja yang melibatkan proses meiosis, melibatkan gamet, melibatkan persenyawaan, akan mewujudkan persenyawaan. Akan mewujudkan variasi. So, akhir sekali, tengok kat sini. Okay, percantuman antara gamet jantan dan juga sel telur membentuk zygot kan. So, zygot ni yang akan jadi zygot ni nanti yang akan tumbuh dia akan jadi embrio. So, embrio ni akan tumbuh jadi pumule dan radikel kan. So, dia akan jadi anak pokok. So, yang ini dapat memastikan genetik tumbuhan induk dapat diturunkan kepada generasi seterusnya. So, ada anak. Okay, now akhir sekali, percantuman antara gamet dengan dua nukleus kutub ni akan membentuk apa? Akan membentuk tisu endosperma yang berkembang menjadi tisu penyimpan makanan. So, maksudnya biji benih ni, okay, dia survival of biji benih untuk bercambah tu adalah tinggi disebabkan ada tisu endosperma. Okay, so again, kepentingan persenyawaan ganda dua kita ada 4. Pertama, merupakan ciri unik untuk tumbuhan berbunga, angiosperma. Kedua, boleh menyebabkan variasi. Ketiga, boleh mengekalkan generasi spesies tumbuhan. Okey, so maksudnya spesies tumbuhan tu tak akan pupus. Dan akhir sekali, keempat, okey, disebabkan persenyawaan antara gamet dan juga dua nukleus kutub mewujudkan tisu endosperma. So, bila ada tisu endosperma, so kita nak bayangkan tumbuhan ni, percambahan biji benih, okey, tumbuhan ni lebih berjaya disebabkan tisu endosperma adalah tempat penyimpan makanan. So, itu sahaja. Terima kasih. Alhamdulillah.